Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membincangkan perbincangan tentang ayat kefahaman, iaitu soalan-soalan yang keluar dalam kertas 2. Okey, tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah Rasul Penyampai Wahyu berdasarkan ayat surah Al-An'am ayat 50. Okey, kita teliti dahulu ayat ini. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullah khazanah Allah wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui perkara ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kamu sesungguhnya aku ini malaikat. Jadi isi di sini ada khazanah Allah, ada perkara ghaib, ada tentang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, dan aku tidak mengatakan kecuali sesuatu yang Allah Ta'ala wahyukan kepadaku. Qul, katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang yang buta dan orang yang celek? Adakah kamu tidak memikirkannya? Jadi isi dia tentang perbandingan di antara orang buta dan orang celek. Ini adalah isi tajuk ni. Khazanah Allah, perkara ghaib, malaikat, wahyu, dan juga perbandingan orang yang buta dan orang yang celek. Okey, soalan yang dipaparkan, apakah maksud khazanah Allah? Jadi pelajar-pelajar boleh beri jawapan di sini. Khazanah Allah ialah segala ilmu dan perkara yang dimiliki oleh Allah, ataupun alam dan segala isinya, ataupun perbendaharaan Allah. Jadi pelajar-pelajar boleh beri jawapan lebih daripada satu. Ini adalah cara menjawab soalan kertas 2. Jawapan hendaklah diberi lebih daripada apa yang diperlukan oleh soalan. Okey, soalan kedua. Nyatakan contoh khazanah Allah. Okey, jadi bila dikehendaki memberi contoh dan soalannya adalah nyatakan, kita hanya memberi contoh sahaja tanpa penjelasan. Tapi perlu diingat, dalam tajuk khazanah Allah, kita hendaklah memberi contoh dalam kategori berbeza. Contoh kategori 1, bulan, bintang, cakrawala, ni ada di angkasa ni, kan? Yang kedua, bahan galian mineral, contoh-contoh galian petroleum, emas, yang ni ada di dalam perut bumi. Ni kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Kita jangan bagi bulan, bintang, matahari. Tu baru satu jawapan. Jadi kita kena bagi dalam kategori yang berlainan. Ada jawapan banyak di sini, pelajar-pelajar boleh pilihlah. Okey, soalan seterusnya, maksud perkara ghaib. Jadi isi ayat surah Al-An'am tadi Tazah sebut perkara-perkara ghaib, maka kita berilah maksud sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indera ataupun akal manusia biasa. Okey, jadi tidak dapat dilihat, dikesan oleh panca indera atau akal, tetapi hanya boleh diketahui melalui Al-Quran dan hadis atau melalui wahyu. Jadi dapatlah ni keratan kedua, 1 markah, keratan pertama 1 markah. Markah penuh adalah 2 markah. Ini adalah perkara ghaib. Contoh perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah. Ni kategori perkara ghaib, hanya diketahui oleh Allah sahaja. Okey, jadi kita senaraikanlah perkara yang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Malaikat, tarikh berlaku kiamat, syurga, neraka, dosa, pahala, syaitan, jin, iblis, alam kubur, rezeki. Ini adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Okey, soalan seterusnya, senaraikan 4 contoh perkara ghaib yang wajib diimani. Perkara ghaib yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Jadi kita senaraikanlah. Malaikat, dosa, pahala, syurga, neraka, ni semua ialah perkara yang kita wajib beriman dengannya. Okey, soalan kebat. Ustazah akan mengambil akan membuat video yang lain untuk membincangkan soalan kebat dengan para pelajar. Jadi kita tinggal dahulu bahagian ni. Kita akan buat video khusus untuk soalan kebat. Kita terus kepada soalan 7.
terangkan 2 cara menjaga khazanah Allah, perbendaharaan Allah ni. Cara dia membuat penyelidikan menggunakan bahan yang diperolehi untuk membangunkan kehidupan. Jadi khazanah Allah kita senaraikan tadi ada gas, petroleum. Jadi kita nak jaga dia, kita buat guna bahan tu untuk membangunkan kehidupan lebih sempurna. Memelihara alam sekitar, menjaga khazanah Allah di antaranya ialah alam sekitar. Kita pelihara alam sekitar dengan baik. Okay, sebelum tu kita tengok dahulu kepala soalan ni adalah terangkan. Bila terangkan, kita kena beri isi dan juga huraian. Yang di tengah dia mesti ada kata hubung. Okey. Kita tengok di sini untuk. Dalam ayat ni untuk ialah kata hubung. Okey, memelihara alam sekitar dengan baik seperti ialah kata hubung, sentiasa menjaga kebersihan ialah huraian. Dapat markah 1 untuk huraian, 1 untuk isi. Jawapan ketiga, menggunakan sumber alam untuk kebaikan manusia seperti kata hubung, pokok-pokok bala untuk membina rumah. Okey, memelihara alam sekitar dengan melakukan penanaman semula agar generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam. Okey, seterusnya jelaskan 4 kelebihan beriman dengan perkara ghaib. Masih lagi isi perkara ghaib. Jadi pelajar boleh tengoklah. Oleh kerana soalan jelaskan, kita memberi ayat yang sempurna. 4 kelebihan beriman dengan perkara ghaib: dapat meningkatkan iman, dapat menghindari perbuatan keji. Sebab apa ni? Sebab kita tahu adanya dosa, pahala, syurga dan neraka. Menjadi gemar melakukan kebaikan. Sebab ni adalah kelebihan. Okey, dapat memelihara hubungan sesama makhluk Allah, memelihara akidah dan syariat dan akhlak. Okey, sedikit lagi. Terangkan 2 peranan Rasul kepada manusia. Okey, seterusnya isi tajuk ni adalah Rasul yang menerima wahyu. Sekarang ni peranan Rasul. Kita dia nak terangkan, maka kita kena bagi isi dan huraian. Jadi ada banyak jawapan yang boleh pelajar-pelajar boleh ambil di sini. Jadi kita bacalah. Okey, menyampaikan wahyu. Peranan Rasul menyampaikan wahyu Allah supaya manusia dapat panduan hidup. Membetulkan akidah manusia. Peranan Rasul supaya manusia tidak sesat. Mengajar cara hidup bermasyarakat agar kehidupan harmoni. Mengajar manusia cara beribadat agar ibadat yang dilakukan betul dan diterima Allah. Jadi ada banyak peranan Rasul di sini. Pelajar-pelajar boleh baca dan pilihlah. Soalan nak berapa? Soalan nak 2. Okey, terangkan 2 pengajaran daripada ayat. Pengajaran daripada ayat, kita tahulah, kita kembali balik kepada soalan tadi. Cerita tentang khazanah Allah, cerita tentang perkara ghaib, tentang Rasul. Jadi kita ambil lah setiap isi sebagai ayat pengajaran. Okey, ni ajaran Rasul. Umat Islam hendaklah mematuhi segala ajaran Rasul agar mendapat syafaat di akhirat kelak. Okey, jadi ini adalah isi tentang wahyu. Umat Islam hendaklah berfikir berpandukan wahyu agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Okey, boleh pilih di sini. Okey, ni sebenarnya perkataan bahasa Arab yang belum diedit ni. Okey, apakah maksud khazanah Allah? Maksud khazanah Allah, soalan berulang lah. Okey. Terangkan 2 sebab Allah merahsiakan perkara ghaib dari pengetahuan manusia. Sebab Allah merahsiakan perkara ghaib untuk menguji keimanan, kerana beriman dengan perkara ghaib untuk membuktikan kekuasaan dan kehebatan Allah, seperti kehebatan syurga, untuk menggalakkan manusia berfikir mengenai kekuasaan Allah. Baiklah, mudah-mudahan perbincangan yang ringkas ini dapat membantu pelajar untuk mengingat isi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.